Okey, untuk hari ini kita akan tengok contoh tindak balas redox. Okey, so tindak balas redox ni ada 3 contoh. Yang pertamanya ialah penukaran ion ferrum 3 kepada ferrum 2. Okey, kedua, penukaran ion ferrum 2 kepada ferrum 3. Dan ketiga adalah tindak balas penyesaran. Okey, dan tindak balas penyesaran pula terbahagi kepada 2, iaitu yang pertama penyesaran logam daripada larutan garamnya. Okey, yang kedua penyesaran halogen daripada larutan halida. Okey, seperti yang awak dah belajar semasa di form, kena tahulah halogen ni ialah unsur-unsur kumpulan 17. Okey, so kita tengok contoh yang pertama, penukaran ion ferrum 3 kepada ion ferrum 2. Okey, jadi dia punya susunan gambar rajah adalah seperti yang ini. Okey, prosedur dia sangat mudah. Okey, kita buat dia, eksperimen dia dijalankan di dalam tabung uji sahaja, ataupun tabung didih. Okey, masukkan 2 cm padu larutan ferrum 3 sulfat. Kenapa kita guna larutan ferrum 3 sulfat? Sebab tadi kita kata pertukaran ion ferrum 3. Okey, jadi larutan asal mesti mengandungi ion ferrum 3. Okey, kemudian tambahkan serbuk zinc. Serbuk zinc ni juga kita boleh gantikan dengan mana-mana logam yang reaktif. Okey, mana-mana logam yang reaktif lah. Okey, daripada ferrum. Okey, kemudian turas campuran. Okey, dan kita akan dapat lihat pemerhatian. Okey, warna perang larutan ferrum 3 sulfat menjadi hijau. Okey, ini dari segi warna larutan. Okey, awak kena tahu, sekiranya larutan tersebut mengandungi ion ferrum 3, maka warna larutannya adalah perang. Okey. Kenapa warna larutan menjadi hijau? Hijau tu bermaksud larutan tersebut mengandungi ion ferrum 2. Dekat sini dah berlaku penukaran daripada ferrum 3 menjadi ferrum 2. Kita tengok berdasarkan pemerhatian. Okey, dan lagi satu pemerhatian ialah zinc melarut. Okey, zinc melarut. Serbuk zinc ke, kepingan zinc ke, okey, dia akan melarut. Okey, bermaksud berlaku tindak balas. Okey, untuk mengesahkan, untuk membuat ujian pengesahan, kita akan buat ujian pengesahan untuk ion ferrum 2 lah. Sebab di akhir tindak balas hasilnya ada ion ferrum 2. Okey, kalau awak ingat balik, semasa di tingkatan 4, awak dah belajar tajuk garam. Okey, dan awak dah belajar tentang ujian pula, analisis kualitatif. Okey, analisis kualitatif garam. Okay, jadi kat sini kita nak buat ujian pengesahan untuk ion ferrum 2. Okay, kita boleh tambahkan larutan NaOH berlebihan dan mendakan hijau tak larut terbentuk dalam NaOH berlebihan. Kalau awak ingat, selain daripada NaOH juga, kita boleh gunakan larutan amonia. Okey, so dia punya pemerhatian pun sama, mendakan hijau tak larut.
Okey, kita tengok contoh tindak balas redox. Okey, yang melibatkan penukaran ion ferrum 3 kepada ion ferrum 2. Okey, yang ni saya ambil contoh dia daripada buku teks, modul. Okey, yang pertamanya, ingat kalau nak tukarkan ion ferrum 3 kepada ion ferrum 2, maksudnya larutan asal tu dia mesti mengandungi ion ferrum 3. Jadi kita bolehlah guna ferrum 3 sulfat, ferrum 3 nitrat, mana-mana yang sesuai. So yang tadi kita ambil daripada atas. So kat sini saya akan gunakan larutan ferrum 3 sulfat. Larutan ferrum sulfat dan saya gunakan sini adalah serbuk zinc. So kat sini ejen. Kita nak tengok ejen. Pertama kita tengok siapakah ejen pengoksidaan, siapakah ejen penurunan. So sebenarnya kita boleh nampak. Kita boleh nampak daripada persamaan setengah. Persamaan setengah. Kena tahu maksud ejen pengoksidaan. Ejen pengoksidaan ialah bahan yang mengoksidakan bahan lain. Tetapi ia mengalami proses penurunan. Maksudnya bahan tersebut menerima elektron. Katalah saya tak tulis sini dulu. Sini saya tak tulis dulu. Kita tengok. Yang pertama, ferrum 3 sulfat. Bermaksud kat sini, ferrum 3 sulfat. Ferrum 3 akan jadi ferrum 2. Ferrum 3 akan menjadi ferrum 2. So, sekarang ni adakah dia melepaskan elektron ataupun menerima elektron? So, kat sini sebenarnya ion ferrum 3 menerima 1 elektron. 3 nak jadi 2 kena tolak 1. So, apabila ion ferrum 3 menerima elektron, maka ion ferrum 3 ini ialah ejen pengoksidaan. Sebab dia mengalami penurunan. Awak boleh tulis sama ada ion ferrum 3 ataupun nama penuh ferrum 3 sulfat. So ion ferrum 3 mengalami penurunan. Kenapa kena sebutkan sebab? So kita boleh nampak dari segi elektron boleh, dari segi perubahan nombor pengoksidaan pun boleh. Dekat sini asalnya positif 3 jadi positif 2. Ikut nak terangkan macam mana. Ikut yang sesuai. So kat sini katalah kita nak terangkan dari segi nombor pengoksidaan. Kerana apa? Kerana nombor pengoksidaan berkurang daripada 3 kepada 2. So, ion ferrum 3 diturunkan. Nampak tak kat situ? Ion ferrum 3 mengalami penurunan kerana nombor pengoksidaan berkurang daripada positif 3 kepada positif 2. Ion ferrum 3 diturunkan dan ion ferrum 3 ialah ejen pengoksidaan. Apa pula yang berlaku pada serbuk zinc? Kita tengok kat sini. Zinc ni asal dia adalah atom. Dia bukan dalam bentuk ion, jadi dia adalah atom. Serbuk zinc, kepingan zinc, pita zinc. So, kalau dia atom logam, dia akan jadi ion logam. Zinc akan jadi ion zinc. Kena ingatlah cas ion zinc.
Zn 2 positif. Sekarang ni adakah zinc menerima elektron ataupun melepaskan elektron? Okay, so tengok kat sini. Ni lelaki kaya. So elektron akan dilepaskan sebanyak 2 ikut cas ni. Kalau sini 3, elektron sini 3. Sini 1, elektron sini 1. Okay, kita tengok apa yang berlaku. Okay, zinc melepaskan elektron ataupun nombor peoksidaan zinc bertambah daripada kosong kepada positif 2. So, daripada sini kita tahu zinc ini ialah ejen penurunan. Sebab dia mengalami pengoksidaan. So, macam mana nak terangkan? Zinc mengalami pengoksidaan kerana nombor pengoksidaan bertambah daripada kosong kepada positif 2. Zinc dioksidakan. Okey. So, macam mana kita nak tulis persamaan ion? Macam mana kita nak tulis persamaan ion? Kita tengok persamaan setengah. Okay, kita tengok persamaan setengah. Cikgu tulis kat sini. Kita ada 2 persamaan setengah. Sekarang ni, sekiranya proses tersebut proses pengoksidaan, ingat sekiranya proses tersebut proses pengoksidaan dia berlaku di anode. Okay. Proses penurunan berlaku di cathode. Okay, so yang mengalami pengoksidaan ialah zinc. Okay, tulis je dulu. Okay, yang mengalami penurunan, okay, adalah ion ferrum 3. So, berlaku di cathode. Okay, cara nak tulis persamaan ion daripada persamaan setengah yang kita dah buat tadi. Senang je. Pertama sekali, kita mesti samakan bilangan elektron. Samakan dulu. Kalau kita tengok elektron dia bilangan tak sama, kita samakan dulu. Okey, sekarang ni dekat anode ada 2 elektron, dekat cathode ada 1. Kita jadikan dia 2 dengan darab 2 setiap bahan. Ni darab 2, sini darab 2, darab 2, darab 2. Okey, kemudian kita punya bilangan elektron dah sama, kita boleh hapuskan. Kita hapuskan bilangan elektron, kita salin balik. Okey. Ni sebagai bahan tindak balas, yang ni sebagai hasil tindak balas. Okey, zinc tambah. Okey, jadi inilah persamaan ion kita. So, saya tulis balik. Okey, so selesailah contoh yang pertama. Okey, nanti yang lain-lain dalam modul tu awak cuba buat sendiri.